Assalamualaikum dan salam sejahtera. Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur dengan laporan-laporan yang dibawakan oleh koresponden TVS dari Indonesia dan Singapura. Hari ini seperti biasa yang sudah pun bersama saya Encik Syukri. Apa Hai khabar? Syira, apa khabar? Baik, Syira apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ni Encik Syukri, pada 15 September lepas, iaitu sehari sebelum kita menyambut Hari Malaysia, pada Khamis lepas, Malaysia telah menyerahkan sumbangan peralatan dan bekalan perubatan kepada Indonesia. Ini dalam usaha kita membantu Indonesia memerangi pandemik COVID-19. Walaupun Malaysia sendiri masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan kekangan-kekangan tertentu, namun ini tidak menghalang Malaysia untuk turut membantu negara jiran kita iaitu Indonesia mengikut kemampuan kita. Bagaimana laporan terperinci mengenai sumbangan yang telah dilakukan ini, Encik Syukri? Ya Syira, bantuan tu mencerminkan hubungan baik dan kukuh di antara kedua-dua negara dan sebagai jiran terdekat, Malaysia dan Indonesia akan terus bekerjasama erat dalam memerangi pandemik COVID-19. Sumbangan yang diulurkan Malaysia kepada Indonesia itu berupa tangki ISO, mengandungi oksigen cair, pemekat oksigen, ubat-ubatan serta barangan perubatan pakai buang. Pesawat TBM yang membawa sumbangan pertama berupa peralatan dan bekalan perubatan kepada Indonesia tiba di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma pada 15 September dan sumbangan itu merupakan kumpulan pertama dalam beberapa peringkat penghantaran bantuan kepada Indonesia yang dijangka selesai hujung bulan ini. Di lapangan terbang Antarabangsa Halim, sumbangan itu diterima Ketua Pusat Krisis Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Eka Yusuf Singka daripada Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia Adlan Muhammad Syafiq. Ya Syirah. Ya, dan seperti yang Encik Syukri katakan tadi, sumbangan ini sebenarnya merupakan cerminan kepada hubungan baik dan kukuh Malaysia dan Indonesia. Dan kedua-dua negara terus bekerjasama erat dalam memerangi pandemik COVID-19. Dan bercakap mengenai perkembangan COVID-19 ini, bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia, Encik Syukri? Ya Syirah, kes positif baru di Indonesia kini menunjukkan tren menurun. Pernah di bawah 3,000 kes sehari. Jumlah keseluruhan kes lebih 4.1 juta, yang sembuh lebih 3.9. Kes kematian masih di sekitar atau purata lebih 200 kematian sehari. Jumlah keseluruhan kematian lebih 139,000. Indonesia negara berisiko bencana lah, sering berlaku bencana gempa, banjir, letusan gunung berapi. Sebab Indonesia terletak di lingkaran api Pasifik dan saya melihat rakyatnya tabah dalam menghadapi setiap bencana. Dalam bentuk pandemik COVID-19 ini, ia satu bencana juga. Kalau di Indonesia disebut bencana non-alam, bencana tidak berkaitan alam. Dan kata-kata orang Indonesia yang popular, santai. Ya, santai saja hadapi apa jua cabaran dan hadapinya dengan tenang. Apa yang penting, patuhi protokol kesihatan, belajar sesuaikan diri dengan norma baru bagi menghadapi COVID-19. Yang belum dijangkiti, jaga diri agar tidak dijangkiti, dan yang dijangkiti, jalani rawatan, jaga diri supaya tidak menularkan kepada orang lain. Ya, Syirah. Ya, saya suka kata-kata daripada orang Indonesia, santai, santai-santai aja, santai-santai juga dalam kita mematuhi SOP dan mematuhi norma baru. Cik Syukri, seterusnya kita nak tahu bagaimana program vaksinasi di Indonesia yang melibatkan rakyat Malaysia di sana. Kalau laporan sebelum ini daripada Encik Syukri juga mengatakan bahawa Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang mengadakan perbincangan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi memastikan rakyat kita di sana juga turut diberikan vaksin COVID-19. Apa perkembangan terkini mengenai hal tersebut? Ya Syirah, Alhamdulillah rakyat Malaysia di Indonesia yang memiliki kartu izin tinggal sementara atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap kini boleh memohon untuk mendapatkan vaksin COVID-19 daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut Kuasa Usaha Sementara Besar Malaysia adalah Muhammad Syafiq, vaksinasi kepada rakyat Malaysia ini diberikan secara percuma menerusi program pemerintah Malaysia. Sebagai alternatif lain, pihak perusahaan Malaysia juga mengadakan perbincangan bersama Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Malaysia atau Indonesia Chambers of Commerce and Industry menerusi program gotong royong Mutual Cooperation. Namun akan dikenakan bayaran tertentu untuk vaksin berkenaan. Ya, dan perlu diketahui di sini vaksin COVID-19 yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong di Indonesia tidak menggunakan vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi kerajaan di sana, iaitu setahu saya vaksin Sinovac dan AstraZeneca.
agar tidak menjadi kelangkaan orang kata pada salah satu jenis program vaksinasi. Betul Encik Syukri? Ya, benar Syira. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Jaga diri di sana, santai-santai aja, bak kata Encik Syukri tadi. Jangan panik tapi tetap kita sama-sama menjaga diri. Koresponden TVS nak berehat seketika, kembali selepas ini. Koresponden TVS kembali menemui anda. Kali ini Syira bersama dengan koresponden dari Singapura, Puan Masita. Apa khabar? Baik, Syira. Puan, sebelum ni Puan ada perkongsian berkaitan kelahiran anak panda gergasi. Kalau tak salah saya, hari ini anak panda tu dah berusia 35 hari sebab lahir pun pada 14 Ogos yang lepas. Jadi kita teruja lah nak tahu apa perkembangan anak panda tersebut. Kalau sebelum ini kita belum tahu jantinanya, dah ada tompok hitam putih ke kat badan anak panda tersebut dan sebagainya. Laporan daripada Puan. Ya, sabar Syira, sabar. Saya rasa patut boleh saya kongsikan dulu status terkini COVID di Singapura. Syira. Ya, pada 17 September, Perdana Menteri Singapura sendiri Lee Hsien Loong telah pun menerima suntikan dos penggalak COVID-19 di Singapore General Hospital. Beliau berkatakan kes meningkat dengan cepat di Republik ini. Sehubungan itu suntikan penggalak akan menguatkanlah lagi perlindungan terhadap COVID-19. Setakat 16 September, Singapura melaporkan 910 kes baru Syira dengan 803 jangkitan dalam komuniti, 103 di asrama pekerja asing dan 4 kes import. 82% penduduk Singapura telah pun lengkap 2 dos vaksin COVID-19, manakala 84% lagi sekurang-kurangnya menerima 1 dos. Okay, Syira, berbalik pada topik anak panda gergasi itu. Tak sabar je tahu. Mungkin kita berdua berpeluang juga Syira untuk memberi nama kepada anak panda ini. Boleh ke? Betul kata Syira, anak panda ini dari pasangan Kai Kai dan Jia dilahirkan pada 14 Ogos lalu. Sehubungan itu pada 10 September lalu mereka dapat akhirnya dapat menentukan jantina anak beruang ini, iaitu seekor anak jantan. Sehubungan itu sebelum usianya menginjak 100 hari pada 21 November nanti, orang ramai berpeluang untuk memberi nama kepada anak panda ini nanti. Dia turut melibatkanlah panel yang Kalau orang Malaysia boleh ke bagi nama sekali? Boleh kot, kita cuba sebab itu buka. Panel ini bukan hanya di Singapura saja, ia juga panel pengadil ini akan turut diwakili dari kedutaan Cina di Singapura, agensi-agensi pemerintah yang berkaitan dan pihak akademia dan Wildlife Reserve Singapore, WRS. Jadi tinggal 19 hari bulan September ini adalah tarikh tutupnya Syira. Kita sempat lagi agaknya memberi nama. Okay. Baby boy Ya, baby boy. Jantina anak panda ini ditetapkan kerana kita difahamkan ada sedikit kesukaran lah untuk mendekati baby panda boy ni kerana ibunya Jia difahamkan dia sering mendakap baby tersebut. Betul, ya. Saya juga tertanya-tanya. Menurut WRS, jantina anak beruang panda ini ditentukan oleh satu siri penilaian visual yang dilakukan oleh pasukan jagaan panda WRS sendiri yang menghantar gambar dan video pada para pakar di Pusat Kajian dan Pemulihan China bagi panda gergasi. Jantina itu disahkan menerusi rundingan bersama Pusat Kajian China tersebutlah. Hubungan rapat antara Jia dan para penjaganya membolehkan mereka untuk memerhatikan anak panda itu dari jarak dekat dan membolehkan mereka untuk mengesahkan alat kelamin anak jantan pada bahagian luar baby tersebut. Ya Syira.
Kalau kita tengok video yang Puan kirimkan sebelum ni, kecil je baby panda tu. Kalau beratnya hanya berapa? 200 gram kan? Ya betul, saya pun agak terkejut bila dikatakan beratnya hanya 200 gram. Jadi Kan? setelah Bagaimana baby panda 35 tu sekarang? setelah 35 hari menurut WRS ia membesar dengan stabil setiap hari. Beratnya sudah bertambah Syira kepada kira-kira 1.5 kilogram lah dalam tempoh sebulan ini. Dia juga seperti yang Syira harapkan sudah pun mengeluarkan tumpuk-tumpuk hitam yang menonjol pada bahagian mata, telinga dan tubuhnya dalam tempoh sebulan ini. Yelah nanti boleh tengoklah visual perkongsian tu nanti. Mungkin saya pernah nyatakan sebelum inilah baby ini adalah melalui pasangan Kai dan Jaja yang diserahkan pada Singapura pada 6 September 2012 sebagai usaha pemeliharaan panda gergasi. Pasangan ini berasal dari Yan bin Zia Panda Base, 2 jam perjalanan dari bandar Chengdu, China. Sejak itu sedikit lucu sebenarnya pasangan ni. Mereka menantikan anak beruang dari pasangan itu kerana mereka ni terkenal dengan keengganan untuk mengawan. Ya, boleh pula sangat menarik pasangan ini. Kalau Syira boleh tengok dari perkongsian Facebook WRS, saya tak tahulah sejauh mana kebenarannya, saya mungkin boleh bertanyalah. Mereka mengatakan pasangan Kai dan Jaja ni sepupu kepada pasangan yang ada di Malaysia. Katanya lah. Mungkin boleh disahkanlah benda ini, perkara ini nanti. Asalnya itu saja perkongsian kita minggu ni, Syira. Baik, terima kasih Puan Masita untuk laporan mengenai perkembangan baby panda yang belum diberikan nama. Nama ini akan kita ketahui tak lama lagi. Kalau Puan Masita agak-agak nak bagi nama apa baby ni? Gabungan nama kita lah. Kalau tengok nama dia tu kan, dia macam Jia dengan Kai. Dia macam ada dua siluban. Kita letak Mia. Baik, perkongsian koresponden TVS berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Syira Abang Mansur, jaga diri Malaysia.